Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Malaysia merupakan sebuah negara demokrasi yang terdiri daripada pelbagai kaum dan sosio-budaya yang hidup dengan harmoni sejak terbentuknya sebuah negara Malaysia. Dalam konteks hidup bermasyarakat dengan sosio-budaya yang majmuk di Malaysia, penerapan kepelbagaian sosio-budaya dalam pendidikan di sekolah menjadi salah satu elemen utama dalam kurikulum pendidikan negara. Justru, peranan pendidik sebagai ejen penyatuan masyarakat amatlah ditagih bagi melahirkan generasi Malaysia yang bersatu padu dan harmoni. Justru, video ini akan dilanjutkan dengan perbincangan berfokuskan sosiologi dalam pendidikan dengan tajuk Analisis Kepelbagaian Sosio-Budaya di Sekolah Kafa Integrasi Taman Sri Watan, Ampang, Selangor. Oleh itu, pembentangan ini akan disampaikan daripada rakan-rakan guru daripada kumpulan 3. Yang pertama adalah Muhammad Faizuddin bin Romli, yang kedua Khairunisa binti Zainul Zaimi dan yang ketiga Nur Muizzah binti Muhammad Nuh. Apakah isi kandungan yang akan dibincangkan di dalam video ini? Pertamanya, kita akan menelusuri berkenalan dengan pengenalan umum dan juga pengenalan bagi sekolah yang dikaji. Yang kedua, kita akan mengenal pasti satu langkah kepelbagaian sosio-budaya di sekolah. Yang ketiga, kita akan mengetahui implikasi kepelbagaian sosio-budaya di sekolah. Yang keempat, cabaran kepelbagaian sosio-budaya di sekolah. Yang kelima, guru sebagai ejen sosialisasi. Dan yang terakhir adalah rumusan daripada perbincangan-perbincangan yang telah dilaksanakan. Saya, Muhammad Faizuddin bin Romli, akan memulakan bicara pengenalan umum. Secara umumnya, Malaysia merupakan sebuah negara berbilang kaum dan etnik dengan pelbagai budaya. Kepelbagaian budaya ini telah mempamerkan keunikan negara kita berbanding negara lain. Menurut Edward Bernard Taylor, budaya atau kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan kemampuan-kemampuan lain yang diperoleh oleh seseorang sebagai anggota masyarakat. Seperti mana yang dimaklumkan di peringkat awal sebentar tadi, kita akan menjalankan kajian berdasarkan Sekolah Kafa Integrasi Taman Sri Watan. Mari kita berkenalan dengan Kafa Integrasi Taman Sri Watan. Sekolah ini merupakan sekolah agama rakyat di bawah kawalan Jabatan Agama Islam Selangor dan juga Jabatan Kemajuan Islam Malaysia ataupun kita kenali sebagai JAKIM. Sekolah ini terdiri daripada seramai 500 orang pelajar bermula daripada sesi pagi dan sesi petang. Pada sesi pagi, pelajar-pelajar terdiri daripada tahap 1 ataupun tahun 1, 2 dan 3. Bagi sesi petang, terdapat campuran tahap 1 dan tahap 2 terdiri daripada pelajar tahun 1 sehingga pelajar tahun 6. Sekolah ini telah ditubuhkan pada tahun 2001. Kawasan sekolah ini terletak di bahagian zon Hulu Langat dan juga di kawasan Ampang, Selangor. Boleh dikatakan sekolah ini merupakan satu buah sekolah yang berada di tengah-tengah bandar Kuala Lumpur. Dan apabila kita katakan sekolah ini berada di bandar Kuala Lumpur, berdekatan dengan Kuala Lumpur dan juga adalah salah satu daripada kawasan negeri Selangor, maka di sini terdapat percampuran latar belakang keluarga yang menghantar anak-anak mereka untuk bersekolah di sekolah ini. Sekolah ini juga menggunakan silibus pelajaran daripada Jabatan Agama Islam Selangor. Mereka mempunyai DSKP yang tersendiri dan juga silibus yang tidak terikat daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, seperti mana yang diamalkan di negeri-negeri lain. Sekolah ini juga mempunyai peperiksaan besar, iaitu 2 peperiksaan besar, iaitu
bagi tahun 5 UPKK dan bagi tahun 6 PSRA. Baiklah, setelah kita memilih satu latar perbezaan sosio-budaya di sekolah ini, iaitu kita telah memilih latar perbezaan latar belakang keluarga daripada segi tahap pendidikan ibu bapa, ekonomi ibu bapa dan pekerjaan ibu bapa, maka di situ terdapat implikasi perbezaan sosio-budaya ini dalam ruang lingkup latar belakang keluarga kepada yang pertama adalah sekolah, yang kedua adalah guru dan yang ketiga adalah murid. Mari kita menelusuri satu persatu implikasinya terhadap apa yang telah saya sebutkan sebentar tadi. Pertamanya adalah kesan kepada sekolah. Apabila terdapat pelajar-pelajar yang mengikuti sekolah ini daripada latar keluarga yang berbeza, maka pelajar itu daripada segi bayaran yurannya akan mengalami perbezaan. Sebagai contoh, pelajar yang ada kekuatan ekonomi daripada segi keluarganya akan lebih selalunya akan membuat bayaran penuh untuk 1 tahun. Untuk makluman, sekolah ini mengambil yuran hanya sekadar RM35 sebulan. Untuk tempoh setahun itulah jumlah yang digunakan, iaitu RM35 setiap bulan. Untuk setahun akan dikalikan dengan 12. Maka bagi pelajar-pelajar yang mempunyai kekukuhan ekonomi keluarga, selalunya mereka akan membayar penuh untuk 1 tahun. Jadi untuk pelajar yang sebegini, tidak ada isu tentang kelewatan ataupun tidak membayar yuran bagi operasi sekolah. Yang kedua, kesannya terhadap sekolah adalah pembelian buku aktiviti yang disediakan oleh sekolah. Untuk makluman, pihak sekolah ada menyediakan buku aktiviti yang telah diselaraskan oleh Jabatan Agama Islam Selangor. Pelajar perlu membeli buku tambahan untuk melaksanakan aktiviti di sekolah. Bagi pelajar yang berkemampuan daripada sudut ekonomi ini tadi, dengan kestabilan pekerjaan ibu bapa, selalunya mereka tidak ada masalah untuk membeli buku-buku ini. Namun berbeza daripada pelajar yang terdiri daripada keluarga asnaf ataupun keluarga yang kurang berkemampuan, kebiasaannya mereka akan menangguhkan pembelian buku aktiviti ini ke satu masa yang dirasakan untuk mampu membelinya, kerana mereka perlu untuk menyimpan sedikit demi sedikit duit bagi memenuhi kehendak pembelian buku aktiviti sekolah ini. Kesan yang ketiga kepada sekolah adalah penglibatan aktiviti yang dianjurkan. Menurut pengamatan kami sebagai guru-guru di sekolah ini, pelajar-pelajar yang mempunyai ibu bapa yang agak sibuk, mereka mempunyai kekuatan ekonomi, namun kesibukan keluarganya menyebabkan ibu bapa mereka tidak dapat menyertai aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Contohnya seperti gotong royong dan juga aktiviti-aktiviti kemasyarakatan yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Berbeza pula dengan ibu bapa yang mempunyai pendapatan sederhana. Ibu bapa yang mempunyai pendapatan sederhana selalunya akan mengikuti setiap aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Manakala pelajar-pelajar yang mengalami masalah keluarga yang lain seperti penceraian, ekonomi yang terlalu rendah, kebiasaannya mereka juga tidak menyertai aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Bagi implikasi ataupun kesan-kesan yang dirasai oleh para guru yang berada di sekolah ini pula disebabkan oleh latar keluarga pelajar yang berbeza ini. Yang pertamanya, guru perlu sangat untuk mengetahui latar belakang setiap murid, kerana dengan mengetahui latar belakang setiap murid ini akan memberikan guru pengetahuan bagaimanakah cara untuk berinteraksi dengan mereka. Yang kedua, apabila adanya latar belakang keluarga yang berbeza untuk setiap pelajar ini, jadi aplikasi kaedah pengajaran daripada pihak guru sebagai tenaga pengajar perlu untuk cakna memberikan kaedah yang berbeza mengikut latar belakang keluarga murid ini tadi. Bagi
murid-murid yang tidak berkemampuan untuk menyediakan buku aktiviti, jadi guru perlu mengambil satu inisiatif lain untuk menyediakan kertas aktiviti bagi memudahkan pelajar ini tadi mendapatkan akses yang sama dengan kawan-kawan yang lain. Begitu juga guru setelah mengetahui latar belakang murid ini tadi, kesannya adalah guru perlu memberi sokongan. Dan setiap pelajar itu mempunyai cara sokongan yang berbeza yang perlu diketahui oleh pihak guru. Yang ketiga adalah kesannya ataupun implikasi perbezaan sosio budaya untuk bagi latar keluarga ini bagi pihak murid. Jadi pihak murid ni sendiri adalah mempunyai tahap-tahap pencapaian yang berbeza berdasarkan latar belakang keluarga ini tadi. Kalau kita lihat kepada keluarga yang berkemampuan daripada golongan-golongan atasan ataupun elit, anak-anak mereka ni selalunya lebih mendapat akses kepada ilmu pengetahuan kerana mereka ini boleh untuk mengambil kelas-kelas tambahan di luar, dan juga mereka mempunyai kemudahan-kemudahan yang cukup untuk mereka ini kondusif, selesa dalam aktiviti pembelajaran mereka. Bagi pelajar-pelajar yang kurang mampu ni, mereka terpaksa bertahan dengan apa yang ada. Kadang-kadang tidak ada alat tulis yang cukup, tidak ada buku yang cukup, uniform sekolah yang tidak lengkap, maka ini semua memberi kesan kepada murid itu sendiri kerana peraturan sekolah mesti dipatuhi. Contohnya persediaan daripada segi songkok, baju Melayu putih, sampin berwarna merah, lencana dan tanda nama perlu untuk kita ikut peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Namun berbeza bagi pelajar-pelajar yang kurang kemampuan ini, terutamanya daripada golongan asnaf dan ibu tunggal, mereka sukar untuk memenuhi tanggungjawab peraturan sekolah ini. Jadi daripada segi murid terpaksa menanggung kekurangan ini dan menghadapinya dengan penuh sabar. Yang kedua adalah murid, apakah kesan kepada murid ini adalah perbezaan laras komunikasi antara mereka. Jika kita perhatikan murid-murid daripada kalangan golongan yang berpendapatan tinggi ini, ibu bapa mereka, laras bahasa yang mereka gunakan adalah lebih berbudi bahasa, tidak terlalu kasar dan tidak menyakiti kawan-kawan yang lain. Namun jika diperhatikan kepada murid-murid yang berasal daripada tempat tinggal yang flat-flat ataupun berkos sederhana dan rendah ini, laras bahasa mereka sudah dibiasakan dengan bahasa-bahasa yang agak kasar dan lantang. Di sini adalah kesan bagaimana latar belakang keluarga itu memberi kesan kepada murid dalam erti kata laras komunikasi mereka sesama pelajar. Dan ini juga melibatkan laras komunikasi mereka bersama guru. Pelajar yang mempunyai latar belakang yang sedikit kuat daripada segi ekonominya, cara hidupnya, adalah lebih berhemah apabila mereka berinteraksi dengan guru. Manakala murid-murid ataupun pelajar yang berasal daripada keluarga-keluarga yang kita katakan sebagai marhain ataupun golongan rendah daripada segi latar belakang keluarga, pendapatan, akademik dan sebagainya, laras bahasa mereka agak dipandang kasar dan kadang-kadang tidak sesuai perkataan-perkataan yang digunakan untuk berinteraksi dengan para asatizah. Yang ketiga adalah pembentukan karakter yang berlainan daripada pelajar-pelajar ini tadi. Kesan daripada latar keluarga yang berbeza ini membuatkan para pelajar melahirkan anak-anak yang berbeza karakter mereka. Jika kita perhatikan, terdapat perbezaan yang jelas dan agak besar juga perbezaannya. Contohnya seperti daripada segi kekemasan pakaian. Kemasan pakaian yang kita lihat, kita maklum bahawa pelajar-pelajar yang berasal daripada golongan keluarga yang agak berkemampuan akan lebih terurus berbanding dengan pelajar-pelajar yang tidak berkemampuan. Pelajar-pelajar yang berkemampuan ini juga mampu untuk menyediakan baju yang lebih daripada satu untuk dihadiri ke sekolah. Manakala pelajar-pelajar yang kurang kemampuan ini, mereka hanya mengulang-ulang pakaian yang sama sehingga lusuh dan kotor, sehinggakan mereka kelihatan tidak begitu terurus apabila hadir ke sekolah. Inilah karakter-karakter yang murid-murid itu
mengalami perbezaan di antara mereka. Dan ketiga-tiga ini cukuplah untuk kita rasai akan kesan ataupun implikasi perbezaan sosio-budaya daripada satu sudut, iaitu latar keluarga yang berbeza daripada segi pencapaian akademik ibu bapa, pekerjaan ibu bapa dan kekuatan ekonomi ibu bapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karnisa binti Zaini Zaimi. Jadi saya akan meneruskan pembentangan dengan subtopik cabaran kepelbagaian sosio budaya di sekolah kajian kami iaitu KAFA Seriwatan. Di sekolah kajian kami iaitu KAFA Seriwatan, terdapat pelbagai cabaran yang perlu dihadapi oleh komuniti sekolah kesan daripada kepelbagaian sosio budaya. Antara cabang-cabang cabaran itu adalah cabaran kepada guru, cabaran kepada sekolah dan cabaran kepada murid. Antara pihak yang terlibat dengan kesan kepelbagaian sosio budaya di sekolah adalah pihak pentadbir sekolah sendiri, di mana dalam kalangan murid-murid di KAFA Seriwatan terdapat satu jurang yang ketara dalam status sosial ekonomi keluarga mereka, di mana ada murid yang datang daripada keluarga yang sangat berkemampuan, sangat elit, dan juga di kelas pertengahan, murid-murid yang datang daripada keluarga kelas pertengahan dan juga murid-murid yang datang daripada keluarga yang kurang berkemampuan. Jadi di sini terdapat tiga jurang status ekonomi dan latar belakang keluarga dalam kalangan murid-murid, di mana inilah cabaran yang perlu dihadapi oleh pihak sekolah kerana pihak sekolah perlu mengekalkan layanan dan kesamarataan dalam memberi layanan terbaik kepada murid-murid, di mana pihak sekolah tidak boleh terlalu bias ataupun memberi tumpuan kepada murid yang datang daripada latar belakang keluarga elit sehingga mengabaikan murid-murid yang kurang berkemampuan di sekolah. Pihak seterusnya yang terlibat dengan kepelbagaian sosio budaya di sekolah adalah guru, di mana seorang guru merupakan penghubung antara murid dan juga ibu bapa. Guru perlu menyesuaikan diri mereka dengan latar belakang murid-murid mereka dan juga menyesuaikan diri dengan kelas sosial yang sedia ada di sekolah. Dengan kuantiti murid yang banyak di dalam kelas, guru tidak boleh memberi layanan yang tidak sama rata dan hanya menumpukan kepada murid yang mempunyai latar belakang keluarga yang lebih berada sehingga tidak memberi tumpuan kepada murid-murid yang kurang berkemampuan. Walaupun perkara ini kelihatan seperti remeh kepada setengah guru, namun apabila perkara ini dibiarkan lama kelamaan akan menyebabkan seseorang guru menjadi bias dan memberi layanan yang tidak sama rata kepada murid-muridnya. Jadi adalah sangat penting untuk guru bagi menyesuaikan diri mereka dengan latar belakang dan kelas sosial murid-murid yang ada di sekolahnya bagi melancarkan proses komunikasi antara murid dan juga ibu bapa. Dan kelompok yang terakhir yang terkesan dengan kepelbagaian budaya di sekolah adalah murid di sekolah itu sendiri. Dengan kepelbagaian latar belakang sosio-ekonomi keluarga, murid-murid di sekolah perlu menyesuaikan diri mereka dan juga emosi dengan persekitaran sosial yang berbeza di sekolah. Di sekolah kajian kami, penyesuaian diri dan emosi murid dengan persekitaran sosial adalah satu cabaran yang besar bagi murid kerana terdapat jurang dan juga status ekonomi yang besar dalam kalangan murid-murid di sekolah. Walaupun terdapat pelbagai perbezaan dan dari segi latar belakang keluarga murid-murid di sekolah ini, namun perkara ini bukanlah satu penghalang bagi murid-murid untuk menyesuaikan diri mereka dengan persekitaran sekolah. Walaupun murid mempunyai cabaran dalam menyesuaikan diri mereka dengan persekitaran sekeliling, namun perkara ini dapat meningkatkan nilai kemanusiaan dalam diri mereka dengan orang di sekeliling mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Muizzah binti Muhammad. Saya dari kumpulan 1 Pendidikan Islam Rendah. Saya akan membentangkan topik peranan guru sebagai ejen sosialisasi.
Yang pertama, saya akan tekankan dulu peranan guru sebagai ejen sosialisasi terhadap tahap pendidikan. Ada 4 peranan guru sebagai ejen sosialisasi terhadap tahap pendidikan. Yang pertama, guru perlu melayan anak murid ini sama rata tanpa ada prejudis terhadap pelajar yang pandai dan kurang pandai. Yang kedua, guru mendidik anak muridnya dengan tumpuan dan layanan yang adil di dalam bilik belajar. Di dalam kelas terdapat yang cemerlang dengan yang kurang cemerlang. Jadi, sebagai guru, kita berperanan untuk memberi layanan dan tumpuan yang sama rata dan adil kepada mereka semua. Yang ketiga, guru perlu memberi pujian kepada setiap anak murid, bukan sahaja tertumpu pada yang cemerlang semata-mata. Kebiasaannya, guru akan memberi pujian kepada murid yang cemerlang, tetapi sebagai guru yang berperanan sebagai ejen sosialisasi, guru hendaklah memberi pujian kepada setiap murid walaupun murid tersebut tidak berjaya dalam akademik. Yang keempat, kelas perlu ada campuran murid pandai dan yang kurang pandai agar saling bantu satu sama lain. Seterusnya, peranan guru sebagai ejen sosialisasi terhadap status ekonomi pelajar dan pekerjaan ibu bapa. Yang pertama, kelas tambahan percuma perlu disediakan oleh guru agar semua murid dapat merasa kemudahan pendidikan yang sama rata. Bukan sahaja orang yang berstatus berkemampuan sahaja boleh diberikan kelas percuma, malah golongan-golongan pelajar asnaf juga boleh merasa kemudahan yang sama. Yang kedua, guru perlu berbincang dengan pihak kantin untuk menetapkan suatu harga yang berpatutan bagi setiap peringkat ekonomi murid. Tidak semua murid itu berkemampuan untuk membeli sesuatu makanan yang agak mahal. Jadi peranan guru untuk berbincang dengan kantin agar harga itu sesuai untuk setiap jenis ekonomi murid. Yang ketiga, setiap pembayaran dan yuran kelengkapan di sekolah perlu dibantu agar mengurangkan beban pelajar asnaf. Yang keempat, guru perlu membuka sumbangan dan derma kepada ibu bapa murid yang berkemampuan dari perhimpunan. Ibu bapa yang berkemampuan boleh berderma dan berbincang dengan guru untuk membantu pelajar asnaf dalam bilik belajar yang sama. Seterusnya, saya akan terangkan guru sebagai ejen sosialisasi. Apa itu guru sebagai ejen sosialisasi? Guru merupakan tiang kepada keberkesanan sesuatu pendidikan. Peranan dan tanggungjawab guru sebagai ejen sosialisasi perlulah seiring dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang menjurus ke arah insan dan warga negara yang baik seiring dengan cita-cita dan matlamat seperti percaya kepada Tuhan, berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bersikap kasih sayang, bertanggungjawab kepada diri, masyarakat, agama dan negara. Seterusnya, terdapat 3 peranan guru sebagai ejen sosialisasi. Yang pertama, memastikan perkembangan tingkah laku positif. Yang kedua, menerapkan nilai kerohanian dalam diri pelajar. Yang terakhir, mengembangkan penguasaan ilmu dan kemahiran. Untuk penerangan, bagi memastikan perkembangan tingkah laku positif terdapat 4 penerangan. Yang pertama, guru perlu memupuk nilai murni seperti kasih sayang, bertolak ansur dan kerjasama. Yang kedua, guru perlu membimbing dan membentuk tingkah laku murid yang positif dan menghentikan tingkah laku yang negatif. Yang ketiga, guru perlu mengendalikan projek gotong royong untuk membersihkan kawasan sekolah, pusat warga tua, rumah anak yatim sebagai usaha memberi peluang kepada murid untuk berinteraksi dengan penghuni-penghuni di tempat tersebut. Yang keempat, guru juga perlu mempunyai hubungan yang rapat dengan masyarakat dan menggunakan statusnya untuk menyebarkan nilai-nilai positif kepada ahli masyarakat. Secara kesimpulannya, guru perlu ada hubungan yang positif, tidak kira sama ada dengan murid ataupun dengan masyarakat untuk mengembangkan lagi tingkah laku yang positif bersama
bersama masyarakat. Yang kedua, menerapkan nilai kerohanian dalam diri pelajar. Yang pertama, guru perlu memupuk pelajar yang memiliki mentaliti kelas pertama kepada tanah air kita. Guru perlu memupuk sikap patriotik dalam diri anak murid kita. Yang kedua, guru perlu sentiasa menyuntikkan nilai-nilai murni kepada pelajar supaya mereka dapat menuju ke arah hakiki dan tidak mudah dipengaruhi oleh unsur negatif. Murid-murid sentiasa ada sikap nilai-nilai murni supaya mereka menuju ke arah yang positif. Yang seterusnya, dengan berdiri perhatian dan kasih sayang guru, insan yang bersemangat kental serta berfikiran terbuka akan bercambah dan nilai jati diri sebagai penggerak wawasan akan turut berkembang dengan sendirinya. Secara kesimpulannya, hendaklah guru-guru ini berperanan untuk menyuntik segala nilai murni yang positif kepada anak murid untuk masa depan mereka. Yang ketiga, mengembangkan penguasaan ilmu dan kemahiran. Apakah penerangannya? Yang pertama, penguasaan ilmu pengetahuan bagi setiap guru juga amat penting dalam menyatukan hasrat kerajaan untuk melahirkan pelajar yang mempunyai kemahiran berfikir arah tinggi hebat. Yang kedua, guru yang menguasai ilmu yang mantap dapat meningkatkan profesionalisme keguruan, menjalankan tugas dengan cekap dan berkesan serta menjadi lebih kreatif dan inovatif. Jadi pentingnya guru mempunyai ilmu yang mantap dan mempunyai penguasaan pengetahuan bagi melahirkan pelajar yang mempunyai berfikiran aras tinggi. Jadi ketiga-tiga itu adalah peranan guru sebagai ejen sosialisasi. Rumusan. Kesimpulannya, pentingnya kepelbagaian sosial budaya di sekolah bagi memupuk perpatuan. Seterusnya, dapat mengeratkan hubungan silaturahim tanpa mengira bangsa, ekonomi dan tahap pendidikan ibu bapa. Oleh yang demikian, institusi pendidikan perlu memainkan peranan penting dalam memastikan keharmonian dan kesejahteraan mudah dicapai. Sekian sahaja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.